Daripada Abi Haris bahawasanya Al-Hasan telah menceritakan kepadanya di Wasit bahawasanya Sa'sa'ah ibnu Muawiyah menceritakan kepadanya bahawa dia telah bertemu dengan Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu yang sedang membawa qirbah, yakni tempat mengisi air yang diperbuat daripada kulit. Lalu dia berkata, apakah engkau mempunyai anak, wahai Abu Dzar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia, idin, berkat rahmat dan petunjuk daripada Allah. Dapat sekali lagi kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bahagian daripada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama duduknya kita di dalam masjid ini di hari mulia, hari raya umat Islam, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Dan sementara kita nantikan masuk solat fardu Jumaat untuk kita dengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan untuk kita dirikan salat fardu Jumaat 2 rakaat sebagai menunaikan tuntutan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita duduk seketika mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. Daripada Abi Haris bahawasanya Al-Hasan telah menceritakan kepadanya di Wasit bahawasanya Sa'sa'ah ibnu Muawiyah menceritakan kepadanya bahawa dia telah bertemu dengan Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu yang sedang membawa qirbah, yakni tempat mengisi air yang diperbuat daripada kulit. Lalu dia berkata, apakah engkau mempunyai anak, wahai Abu Dzar? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, mahukah aku ceritakan kepadamu? Aku, yakni Sa'sa'ah ibnu Muawiyah berkata, bahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang dia kematian 3 anak yang belum baligh, melainkan Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya kepada mereka. Dan tidaklah seorang lelaki yang memerdekakan seorang hamba muslim, melainkan Allah Ta'ala menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas daripada api neraka bagi setiap anggota tubuhnya.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diletakkan di dalam bab kelebihan orang yang meninggal anak kecil. Walaupun dalam satu bentuk musibah, masih lagi disebut tentang fadlu, ada kelebihan. Menunjukkan bahawa takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, walaupun kalau dilihat dari nisbah kita nampak seperti perkara buruk, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala takdirnya itu penuh dengan hikmah-hikmah kebaikan. Itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir Allah, sama ada baik atau buruk. Buruk itu mungkin pada pandangan kita, tetapi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya baik, segala-galanya ada hikmah pada apa yang dilakukan oleh Tuhan Rabbul Jalil. Maka dalam hadis ini, perawi ini dia bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dzar ni satu benda yang kecil lah. Dalam Quran pun sebut apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal dengan amalan sebesar zarah, benda kecil zarah, dalam terjemahan kadang-kadang diterjemah besar biji sawi. Zarah ni juga kita benda kecil, atom dia panggil zarah juga. Sebesar zarah. Maka akan dilihatnya dalam suratan catatan amalannya. Begitu juga kalau dia buat benda buruk sebesar zarah, juga akan diperlihatkan di dalam suratan catatan amalannya. Maka digelar sahabat agung ini dengan Sayyidina Abu Dzar. Dzar itu semut yang kecil-kecil itu pun kita panggil Dzar jugalah. Jadi kenapa digelar Sayyidina Abu Dzar dengan Abu Dzar? Kata sebagian ulama adalah kerana beliau selalu letakkan gula untuk bagi makan kepada semut-semut yang kecil-kecil. Semut tu dia ambil, dia letakkan bagi makan kepada semut-semut. Dalam riwayat yang lain, kerana beliau pernah mendatangkan dengan analogi, nak bagi orang faham tentang amalan dunia dan akhirat. Jadi beliau tanya kepada sahabat yang lain tentang perumpamaan semut. Kata beliau radhiyallahu anhu, semut ni kalau letak atas timbang, ada efek tak pada penimbang ni? Seekor semut kita buh letak atas timbang, ada efek tak timbang tadi tu? Tak ada efek lah. Terlalu ringan. Jadi sahabat pun jawab, taklah, memang tak ada efek lah. Maka kata Sayyidina Abu Dzar, itu kamu lihat pada perkara dunia, tetapi tidak pada perihal akhirat. Perihal akhirat, sebesar dzar ini pun, sebesar semut ini pun, kecil pun akan dinilai, akan dapat memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi ini satu saranan untuk kita tidak meremehkan amalan. Amalan baik jangan diremehkan. Walau kecil mana pun, pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ganjaran pahala. Begitu juga jangan meremehkan perihal dosa. Kerana walau sekecil mana pun, akan ada dalam timbangan catatan amalan. Sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran tadilah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam ayat yang lain disebut
bila seseorang menerima kitab catatan amalan dia di hari akhirat kelak, dia pun tanya, apa namanya ayat tu? Wa ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hai, celakalah aku bila dia menerima kitab catatan amalan dia tu. Apa hal dengan kitab catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar amalan, yang kecil sekecil-kecil amalan, semua duduk ada dalam ni. Kita sangka tak ada apa-apa lah kan. Kita buat benda simple aja kita buat. Masuk duit dalam tabung 20 sen. 20 sen ni ada efek ke? Nampak kecil je amalan dia, sedekah dia sikit. Ya. Tapi ada dalam kitab catatan amalan. Jadi benda nampak remeh, tapi sebenarnya tidak sekali-kali remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih lagi kalau catatan amalan tu buruk. Dia sangkakan tak ada apa-apa, dia sangkakan itu bukan satu dosa. Walhal dikira di sisi Allah, wal'iyadu billah. Jadi ini berkenaan dengan sahabat ini tadi, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi bila ditanya oleh perawi ni tadi, kamu ada anak tak, Abu Dzar? Siapa yang riwayat ni? Sa'sa'ah ibnu Muawiyah. Dia tanya tadi tu mungkin dia sedang mencari motivasi. Ya, kerana sesuatu berlaku kepada anak dia. Anaknya meninggal dunia. Dia sedang bersedih dengan kematian anaknya. Lalu mencari sahabat. Ya. Kamu ada anak tak? Kalau kamu ada anak, mesti kamu faham perasaan yang aku hadapi sekarang ini. Sedih, anak meninggal dunia. Jadi Sayyidina Abu Dzar tak jawab pun soalan Sa'sa'ah ibnu Muawiyah tadi. Dia tanya soalannya, kamu ada anak tak? Tapi dijawab oleh Sayyidina Abu Dzar. Dia tak jawab secara direct, tapi dia berikan sesuatu yang diperlukan oleh orang yang bertanya tadi. Jadi dia tanya balik pula, mahukah aku ceritakan kepadamu? Nak aku cerita sikit tak? Dia tak jawab dulu soalan tu, tapi dia cerita. Apa yang dia cerita? Dia cerita tentang hadis Nabi SAW yang memberikan semangat kepada sahabat ni tadi. Kata Abu Dzar, aku dengar Nabi SAW bersabda, tak adalah seorang Muslim yang dia kematian 3 orang anak yang belum baligh. Dikhususkan pula yang belum baligh. Sebab apa dia sebut? Lam yablughul hinth. Tak cukup umur lagi. Kecil sangat lagi. Sebab apa? Sebab anak kecil ni lebih berat lah bagi mak ayah untuk menerima hakikat tadi. Ya. Kalau dah besar sikit, mungkinlah dia pun dah pandai urus diri apa semua. Walaupun takkanlah tak sedih. Umur berapa pun anak kita kalau meninggal sedih lah. Tapi kalau kecil lebih-lebih lagi. Berat bagi ibu dan ayah tadi untuk menerima berbanding yang telah dewasa. Jadi Sayyidina Abu Dzar bagi motivasi daripada Rasulullah SAW. Tak adalah orang Islam yang mati 3 anak, melainkan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga dengan rahmatnya kepada mereka. Mak ayah tadi masuk syurga sebab anak meninggal awal. Jadi ada hikmahnya lah. Hikmahnya adalah dia kena sabar, dan dengan sabarnya itu pahalanya Masya Allah Tabarakallah. Dan Allah jadikan setiap anggota tubuhnya. Ini satu lagi lah, seorang lelaki yang beramal dia buat apa? Bebaskan hamba. Allah Ta'ala jadikan anggota tubuhnya itu penebus bagi setiap anggota tubuh dia yang membebaskan api neraka. Tangan hamba tadi tu jadi asbab dia dah merdeka, jadi asbab tangannya tidak disentuh api neraka. Kakinya menjadi sebab pembebasnya itu tidak disentuh kakinya oleh api neraka. Baik. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abi al-Aswad
قال حدثنا زكريا بن عمر الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن سحيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah kematian 3 anak yang belum baligh, nescaya Allah Taala memasukkannya dan juga mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Anak yang meninggal tadi pun tunggu mak ayah dia di syurga, mak pak dia yang masih hidup, yang satu ketika nanti akan meninggal juga, pun akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dalam riwayat yang lain, anak ni tadi yang belum baligh ni tadi, dia tantrum. Istilah kita tantrum kan. Macam tak senang dia duduk depan pintu syurga. Tanya kenapa tak masuk dalam? Tak nak masuk dalam syurga. Dia kata saya takkan masuk selagi saya tak nampak mak dan ayah saya menuju ke sini untuk saya masuk. Jadi bila didapati rupanya mak ayahnya itu Allah Ta'ala hukum dengan dosa-dosanya di dalam api neraka. Maka sebab anak ni tadi tak redha dia untuk masuk dalam syurga, melainkan mak ayah dia masuk sama-sama dengan dia, maka Allah Ta'ala memberikan syafaat melalui anak ini. Kamu pergilah, tarik tangan mak dan ayah kamu, pergilah masuk syurga, ajak mereka, tarik mereka masuk syurga. Yang asal-asalnya mak ayahnya ni di neraka. Maka itu dipanggil syafaat. Jadi anak-anak yang mati kecil, mereka ni tak ada dosa. Dan mereka Allah Ta'ala jadikan pelayan-pelayan di dalam syurga, dan yang paling utama yang mereka akan layan adalah mak ayah dia. Mak ayah dia sendiri. Jadi macam mana dia nak layan mak ayah dia kalau mak ayah dia di neraka? Jadi Allah jadikan sebab syafaat anak tu tadi menyebabkan ditarik tangan ibu dan ayahnya tadi masuk dalam syurga. Tapi kena sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ni apa yang berlaku, sengaja, tak sengaja, tak ter kan. Sehari dua ni pun kita kerap dengar. Ibu pun pernah, ayah pun pernah duk tinggal anak dalam kereta tak. Sedih kan, berita yang menyedihkan, tertinggal anak. Apa-apalah sebab-sebab tu semua asbab saja. Sebab semuanya pun sebenarnya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anak tu ada dalam perut mak dia lagi. Sudah malaikat tanya urusannya kepada Allah. Rezekinya banyak mana dia dapat, umurnya, ajalnya, penghujungnya, amalnya, semua dah dituliskan bagi orang tu ketika mana? Ketika kita dalam perut mak kita lagi. Jadi memang sudah jadi ketentuan Allah. Namun apa yang berlaku itu jadi sebab saja. Ayah nak pergi kerja, tak ingat selalu mak yang hantar, tiba-tiba hari tu ayah yang hantar. Dia selalunya ayah sampai je tempat kerja, dia keluar, tutup kereta jalan. Rupanya anak ada di belakang. Itu jadi sebab saja tuan-tuan. Jadi sebab saja. Hakikatnya Allah tentukan bagi orang ni ada kebaikan dia. Dia sedih lah kan, sedih. Tapi ada kebaikan dia. Kebaikan dia, anak dia mati kecil dan Nabi SAW janjikan anak tu tunggu dia di syurga, dan mak ayah tadi kalau dia sabar, dia tunggu saja sampai masa dia habis urusan dia di dunia ini, maka anak dia akan memanggil dia, tarik masuk dalam syurga. Sebenarnya Allah nak bagi kebaikan. Tapi percayalah, setiap kebaikan yang kita akan dapat di sana, akan adalah pengorbanan-pengorbanan dan kepayahannya sedikit yang perlu ditanggung di sini. Jadi kena sabar, kena terima urusan takdir. Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dapat bagi ketenangan pada kita atas sesuatu musibah yang menimpa kita. Memanglah daripada hadis-hadis yang kita baca kan, setiap mak ayah tadi yang diuji itu semua sedih. Kamu ada anak tak? Kalau kamu ada anak, mesti kamu faham perasaan aku. Ya, tapi akhirnya mereka diberikan motivasi daripada siapa? Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Ini bukan seorang, Nabi sebut 3 orang. Anak 3 orang mati kecil. Lahir tak sampai umur berapa bulan meninggal. Tengok wajah isteri tadi je kita sedih dah. Sian dia 9 bulan mengandung, letih, bersalin separuh mati. Keluar anak tak berapa lama meninggal. Sedih. Bukan tak sedih.
Ya, tapi ujian setiap daripada orang tu ada bentuk ataupun jalan, ya, ujiannya masing-masing. Tu kalau saudara-saudara kita di Palestin tu, macam mana pula? Jangan kata sempat hidup selesa. Boleh jadi, ya, saudara-saudara kita yang dibom di hospital, tengah nak menunggu bersalin, contoh. Tahu-tahu je bom yang singgah. Anak jadi yatim, ya, isteri jadi janda, jadi balu. Isteri dan anak, ya, menanggung kesusahan dalam kehidupan mereka kerana ayah-ayah mereka jadi syuhada, ya, jadi syahid. Jadi itu semua bahagian, ya, daripada satu bentuk yang mungkin dilihat daripada pandangan mata manusia sebagai musibah. Kehilangan orang tersayang, kehilangan harta, kesusahan, keperitan dalam hidup. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala nak bagi hak hujung. Jadi kena sabar menanti yang hujung itu. Dan itulah juga beza orang Islam dengan musuh-musuh Islam. Ya, orang Islam ni dia kejar syahid sebab dia tahu, ya, Allah Ta'ala akan berikan, ya, ganjaran dia yang cukup besar di sana. Jadi mereka tidak ada takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada bimbang bagi mereka. Tak apa, kami tunggu syurga je. Kami tunggu syurga, kan? Adapun musuh-musuh Islam, mereka takutkan kematian. Kalau berperang pun pengecut. Sebab apa? Dia takut mati. Kerana mereka pun tak mempercayai kehidupan selepas daripada kematian. Kalau mati, matinya mati katak. Matinya mati sia-sia. Tambah lagi kalau memang mereka percaya bahawa kematian itu selepasnya akan diazab, maka akan lebih-lebih lagi. Kalau dunia saja dah jenuh hidup dengan kepayahan, kalau di akhirat tak dapat yang sebaliknya, itu masalah. Kalau dunia ni senang, tak pernah susah, sementara, itu lebih baik. Daripada dia susah selama-lamanya di akhirat. Dia akan jadi terbalik macam tu lah, tuan-tuan. Dunia ni Allah bagi susah sikit, diuji, tercucuk duri. Tujuan dia supaya yang di sana dapat kebaikan. Tapi kalau orang yang di dunia ni senang saja semua, itu dia khawatiri yang di sana akan dia susah selama-lamanya. Ya, macam yang berlaku kepada Fir'aun. Ratusan tahun umurnya, tak pernah demam, tak pernah pening, batuk sesemua, sakit, tak pernah. Lalu akhirnya dia mengaku Tuhan. Sampai mengaku Tuhan dia. Maknanya hidup dunia senang, harta tak pernah bimbang dengan harta. Ya. Sihat badan, pengikut ramai, follower, ya, menteri-menterinya yang taat, setia, apa arahan disuruh buat, pasal ada kuasa. Apa benda yang tak cukup yang ada pada Fir'aun? Semua benda dunia, nikmat dunia mencukupi bagi dia. Tapi akhirnya ke mana dia pergi? Mati dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan akhirnya di sana terseksa selama-lamanya. Ya. Sebab itu bila kita ditimpa musibah pun, kita dianjurkan untuk ucapkan syukur juga pada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, atas setiap keadaan. Sebab apa? Ada musibah yang kita dapat, ada orang yang lebih teruk daripada kita. Kalau meninggal seorang anak masih sikit berbanding dengan ada orang yang Allah uji, Allah tarik 5 sekali anak dia. Meninggal seorang kan lebih ringan berbanding daripada yang meninggal 5 orang. Jadi bila tengok keadaan macam tu, syukur, ya Allah, Engkau bagi aku peluang ada anak yang dapat bagi syafaat di hari akhirat. Tengok sudut positif lah. Kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang ke-81. Babu man mata lahu saktun. Bab pada menyatakan orang yang kematian anaknya kerana keguguran. Ini tak sempat lahir, ya, dalam perut dah mati.
Wa bihi ilahi qala hadatsana Ishaq ibn Yazid qala hadatsana Sadaqah ibnu Khalid qala hadatsani Yazid ibnu Abi Maryam an ummihi an Sahal ibn al-Hanzaliyah wa kana la yuladu lahu faqala li an yulada li fil islami waladun saqtun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnu Hanzaliyati mimman baya'a tahta asy-syajarah. Daripada Yazid ibnu Abi Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibn al-Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak, maka dia telah berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran, lalu aku mengharapkan pahala daripadanya, lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya. Dan adalah Ibnul Hanzaliyah di antara sahabat yang bai'ah di bawah pokok, yakni bai'atur Ridwan. Baik, nak bagi tahu orang-orang yang bai'ah di bawah pokok ni adalah orang-orang yang sangat diridai oleh Allah Ta'ala. Pemikiran mereka pun adalah pemikiran yang tidak menginginkan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibnul Hanzaliyah ni, dia kata, dikomparekan dua keadaan. Aku ada dunia dan seluruh isinya, ataupun pada masa aku Islam, aku diberi seorang anak tapi tak sempat lahir, meninggal dia waktu gugur, dan pada ketika itu aku bersabar menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak ada zuriat. Itu lebih aku sukai berbanding daripada aku ada seluruh kenikmatan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia tahu nilai sabar dia tadi kerana Allah Ta'ala kurniakan sedikit rasa kegembiraan, tapi kemudian diganti dengan kesedihan. Orang dapat anak kan seronok kan, tengok isteri punya pregnancy test. Pregnancy test tu tengok dua line, oh aku akan jadi bapa. Perasaan tu seronok. Tapi ternyata sempat tengok, kalau orang sekarang sempat pergi scan lah, scan perut isteri, nampak janin dalam perut isteri tadi, tapi tak dan keluar, meninggal dia dalam perut, keguguran lah, keguguran. Jadi dia kata sebab sabar aku tu, aku lebih suka dapat pahala sabar tadi tu berbanding daripada aku diberikan dengan nikmat seluruh dunia dan isinya, yang mana ketika itu nikmat tu tidak disyukuri. Ada dunia sepenuhnya pun, tapi kalau tak reti bersyukur, tak ada apa-apa berbanding dengan dikurniakan satu musibah tetapi dia dapat sabar. Maknanya pahala sabar dia tu lebih besar daripada kalau dia ada nikmat dunia dan seluruh isinya. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an Al-Harith ibn Suwaid an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih qalu ya Rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'lamu annahu laysa minkum ahadun illa mal warithihi ahabbu ilaihi min malihi ma maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Subhanallah. Daripada Al-Harith ibn Suwaid, daripada Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi tanya soalan, nak suruh berfikir. Siapakah di kalangan kalian yang harta warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Nabi tanya, siapa kat sini yang suka harta waris dia lebih daripada dia suka harta dia sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tiada di kalangan kami seorang pun melainkan hartanya lebih dia sukai kepadanya daripada harta warisnya. Macam mana pula suka harta waris pula? Mestilah harta dia sendirilah yang lebih dia suka. Mana ada orang suka harta waris lebih daripada harta sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah kalian bahawasanya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan harta warisnya lebih dia sukai kepadanya daripada hartanya sendiri. Tak ada, Nabi kata.
Semua orang pun sebenarnya harta waris dia lagi suka daripada harta dia sendiri. Tadi sahabat jawab, tak ada, semua orang suka harta sendiri daripada harta waris. Dia kata, semua orang suka harta waris lagi daripada harta sendiri. Kenapa macam tu pula? Jadi kata Nabi SAW, hartamu adalah apa yang telah engkau dahulukan, yakni engkau guna. Harta engkau yang mana engkau gunalah. Yang diperhabis tu, yang itulah harta engkau. Dan harta warismu adalah apa yang engkau akhirkan, yang engkau simpan. Jadi sebenarnya orang sukakan harta yang disimpan berbanding daripada harta yang diguna. Itu Nabi suruh kita berfikir. Kalau betul kita sayang harta kita, dia akan digunakan pada perkara yang bagi manfaat pada kita sendiri. Tapi simpan dipakai di orang lain, buat apa kan? Orang lain pakai tu kalau adalah dia fikirkan untuk kita, tak apalah. Kan? Fikir untuk kita, tak apalah. Jadi pernah seorang syekh ditanya, Syekh, engkau tak beli kereta, engkau tak beli rumah, pasal apa nanti kan benda-benda ni kan boleh diwariskan pada anak-anak. Jadi saya kata, aku sendiri travel ke sana kemari, nak buat apa? Aku ada rumah, cukuplah aku sewa. Kalau aku kena pindah, senang aku pindah, tak ada aku ada apa-apa. Keperluan aku adalah aku ada tempat tinggal, aku ada isteri aku ikut, dan ada tempat dia berteduh. Sewa, bagi aku sewa mencukupi. Buat apa aku beli? Kenderaan, teksi ada mana-mana, aku telefon dia boleh hantar aku ke mana-mana, ke mana aku nak pergi. Nak buat apa? Aku drive sendiri. Dia kata, jadi setiap orang kan dia dengan keperluan dia. Tapi orang tanya, macam mana dengan anak-anak Syekh? Dia kata, waktu aku hidup pun aku tak ada minta apa-apa dekat ayah aku. Kenapa pula anak aku bila dia nak membesar tiba-tiba dia nak minta semua kat aku? Pandai-pandailah dia hidup sendiri. Dia ada rezeki dia yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia usahakan, dia dapatlah. Dia hiduplah. Cuma kalau orang ada warisan daripada orang tua, dapatlah bantu dia sikit, itu saja kan. Tapi begitulah Nabi SAW sebut dah hakikat manusia. Dia suka harta waris dia lagi daripada harta dia sendiri. Pasal apa? Dia simpan. Yang mana akhirnya dia mati, sikit pun dia tak dapat manfaat daripada harta yang dia simpan. Tapi yang akan pakai harta itu adalah waris dia. Kalau waris yang ditinggalkan itu soleh dan solehah, tak apalah. Anak tu tadi dapat duit free je, pusaka daripada ayah. Dia pun fikir dia sedekah ke orang, niat wakaf untuk ayah dia. Adalah bahagian anak tadi bagi juga manfaat. Dapat ke ayah tadi? Setengah orang kata apa? Tinggal duit banyak-banyak, dapat kat bini aku mati, bini aku kahwin lain. Lelehnya laki lain yang pakai duit aku. Baik tengah-tengah hidup ni aku pakai untuk keluarga aku, nampakkan spend sama dengan mereka, seronok sama-sama dengan mereka. Sebab Nabi SAW kata apa? Luqmah, satu suapan yang kamu berikan kepada isteri dan anak-anakmu itu adalah keberkatan daripada Allah SWT. Maknanya satu benda yang halal, kita cari rezeki halal, bawa balik, bagi makan pada anak isteri kita. Itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi kata, apa yang kamu guna, guna tadi tu dengan apa? Dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Guna fisabilillah, guna pada perkara-perkara yang boleh bawa faedah dan pahala kepada kita, yang boleh bawa mati. Apa yang boleh bawa mati? Didik anak dia, gembirakan keluarga, hubungan baik dengan keluarga. Bila dah tak ada, isteri dengan anak-anak tadi ingat kepada arwah kan. Suatu dah 5 minit ada pengumuman kan. Okay. Jadi itulah yang dapat kita ambil pesan Nabi SAW untuk kita fikir-fikirkan. Sebenarnya harta siapa yang kita lagi sayang? Kalau harta kita sendiri, maka gunakan bahagian, ada bahagiannya fisabilillah, dan kita spend pada perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi tidaklah bermaksud tak perlu menyimpan untuk waris. Kerana itu pun ada sunnah daripada baginda Rasul SAW. Bila sahabat nak wariskan semua harta dia, nak bagi ke orang lain, nak wasiatkan, Nabi tak bagi. Nabi kata cukuplah kalau nak wasiat pada orang lain, wasiat 1/3 saja. Kamu membiarkan warismu dalam keadaan kaya, tidak meminta-minta,
itu lebih baik. Ya. Kalau tak ahli anak tadi jadi miskin, apa kedana. Bapa asalnya ada duit. Ada duit tapi dibagi ke orang lain. Bagi kepada anak sendiri, turunkan sebagai warisan, itu lebih baik daripada membiarkan ya, kita pergi bagi orang lain ada duit, kemudian anak sendiri pula jadi meminta. Ala kulli hal, di sini adalah saranan bagi kita untuk ya, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat ya, daripada hadis-hadis yang kita baca, memberikan sinar ya, dalam kehidupan kita sebagai panduan untuk bagaimana kita meniti kehidupan yang sementara ini dengan setiap daripada kita melalui jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dikurniakan taufik hidayah, redha ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sabar ketika mana diberikan musibah. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang kita doakan sentiasa dengan kebaikan bagi yang sedang menerima musibah ataupun melalui suatu kesukaran dalam kehidupan mereka, khususnya saudara-saudara kita di Palestin sekarang yang mereka menegakkan hak mereka ya, dan juga menegakkan agama Allah, mempertahankan bumi Anbiya, bumi suci umat Islam Al-Aqsa. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu mereka ya, dengan bantuan, dengan kejayaan, ya, dengan ketenangan, ya, dengan kerahmatan, dan mudah-mudahan yang gugur di antara mereka dinilai syahid ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.